وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Ya, 306. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sunat dan adab ibadah korban. Minggu lepas kita dengar tentang syarat sah korban dan kewajipannya. Sekarang sunat dan adab ibadah korban. Yang pertama, bila masuk 10 Zulhijjah dan dia yakni seorang berazam untuk berkorban, maka sunat baginya tidak menghilangkan bulu dan kukunya. Oleh itu dia hendaklah menjaga kedua-duanya bulu dan kuku dengan baik, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim suatu hadis daripada Nabi SAW, sabdanya, "Iza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi." Apabila kamu lihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan ibadah korban, maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kukunya. Sunat yang pertama, orang yang berazam nak masuk korban, sunat dak gunting kuku, dak potong misai janggut dan rambut. Bukan niat. Sebab ada orang pertikai, dia kata, macam mana kita nak niat sebelum dekat masa nak sembelih, sedangkan Nabi SAW kata siapa yang berniat nak korban 10 hari itu 1 bulan dak kerak kuku dah. Itu maknanya niat, dia kata, sebelum 1 hari bulan. Bukan niat berazam. Niat lain. Inilah binatang korbanku kerana Allah Ta'ala. Itu niat. Setelah kita milik lembu. Ni tak milik lagi, tak beli lagi, piti tak ambil lagi di bank. Cuma berazam. Nak kiranya 2 hari belum raya, dia ambil duit nak pergi beli. 2 hari lepas tu hari raya sembelih. Jadi berazam lain. Maknanya kuat cita-cita, memang kita nak masuk korban, tak ada arah. Maka kalau adalah azam lagu tu, maka masuk 1 Zulhijjah, Nabi kata fal yumsik. Diterjemah sini hendaklah menyimpan bulu dan kuku. Maknanya yumsik ni tahan daripada potong kerak. Maknanya sunat tak kerak kuku sampailah rebah binatang korban kita. Dan kalau langgar kau patang ni, makruh saja. Kerana sunat lawannya makruh. Tak berdosa. Jadi boleh pahala suku, pahala korban suku, pahala kita tak potong kuku, tak gunting rambut. Jadi kadang-kadang kita tak ada masalah ya, korban tu ramailah masuk. Tapi tang nasok nak raya tu orang lek ni, duk pergi gunting rambut. Mana pula gunting rambut raya. Dah kan Nabi kata fal yumsik, hendaklah dia tahan ni, jangan bergunting rambut dan kuku, misal janggut. Yang kedua, disunatkan kepada orang yang berkorban menyembelih binatang korbannya sendiri. Sekiranya dia tidak boleh melakukannya kerana uzur atau lain-lain, maka dia hendaklah hadir bersama menyaksikan penyembelihan yang dilakukan. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Nabi SAW
telah bersabda kepada Siti Fatimah radhiyallahu anhuma, "Qumi ila udhatik fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubik." Qalat ya Rasulullah, "Hadza lana ahli al-baiti khassah aw lana walil muslimina 'ammah?" Qala bal lana walil muslimina 'ammah. Bangunlah Nabi kata kepada Siti Fatimah, anak dia yang nak masuk korban, kepada korbanmu, makna gilah masa orang ni melih gi, dan saksikanlah ia, kerana sesungguhnya dengan tertitis titisan darah yang pertama, maka akan diampunkan dosamu yang terdahulu. Siti Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, ini adalah untuk kita Ahlul Bait. Kita ni hak ni kata sunat tengok dan ampun dosa nitik darah lembu ni untuk anak beranak Nabi saja, atau untuk kita dan orang Islam seluruhnya ke umat Islam lain dapat kok istimewa ni? Nitik darah lembu sembelih dapat keampunan." Nabi SAW menjawab, "Bahkan untuk kita, yakni keluarga kita, dan untuk orang Islam seluruhnya." Jadi bukan ini khususiah untuk keluarga Nabi. Kita dapat keampunan. Dan kalau tak pergi tengok dapat juga keampunan. Bukan maknanya bila kita tak pergi tengok nitik darah tak dapat keampunan. Tak dapat. Cuma titik darah tu saat yang begitu berkat, maka saugianya kalau tak ada hal, kita pergi hadir di pada masa yang begitu berkat, itu masa kita dapat keampunan daripada Allah dengan kita tengok sendiri. Itu maksud dia. Jadi kalau kita boleh sembelih, kita sunat sembelih sendiri. Kalau sakit lain, kita boleh sembelih. Sehat tubuh badan, boleh sembelih. Sunat sembelih sendiri. Kerana Nabi SAW sembelih sendiri. Jadi orang yang sembelih sendiri dapat satu lagi tambahan fadilat, iaitu ittiba'us sunnah, mengikut satu sunnah, iaitu Nabi sembelih sendiri. Dan orang yang tak sembelih sendiri makruh, tak makruh ni. Walaupun dia tu orang lelaki, tapi dia tak pandai sembelih, tak payah sembelih. Tak pandai. Atau pandai sembelih tetapi tak boleh nak hadir, tu lain. Atau boleh hadir tapi uzur, dia memang pandai sembelih tapi kena angin. Kena angin dah, lembu gagah. Nak sembelih gua ni lain-lain, lembu kena angin. Atau orang perempuan yang bila dia nak sembelih, dia kena duduk di antara laki-laki ajnabi. Tu tak boleh. Tak boleh. Atau melainkan kalau orang perempuan belaka, orang puang belaka yang sembelih, yang tukar pegang kaki, pegang tanduk, terik ekor, puang belaka. Putuhi belaka. Maka makruh kata setengah ulama orang perempuan yang sembelih. Walau bagaimanapun sah, boleh makan, halal, tak usah bimbang. Kerana bukan disyaratkan jantina pada tukang sembelih. Syarat dua saja, putuh hulkum dan putuh merih, orak pernafasan dan orak makanan. Saluran nafas, saluran makan. Haji Mat, serung tak sembelih lembu? Ada orang serung sembelih lembu. Tengok darah tu lah. Tengok darah. Bukan kata dia takut, dia berani nak pergi tengok juga. Mana berani tu, tapi bila tengok dia jadi lemah semangat, jadi gelap mata, darah tak pun molek. Orang yang nakut lain, nakut lari terus. Kamu tengok, nak ni berani pergi. Tapi pergi tengok sekejap darah. Duduk selalu. Tak kata apa. Mana bangun tak bangun makan. Masa tu segar. Macam orang melanggar dah. Ada orang tak boleh tengok darah, tak boleh nak salah ke dia. Apa tak kita pergi marah pun, tak boleh tengok dia. Kita marah lah ke dia. Nampak kan dia gini gitu. Dia tengok jadi gerak mata, renga dia pula. Rebah, susah pula. Rebah dua orang jadi tiga.
Ada orang dia paksakan diri dia. Gi juga, rebah juga. Dia gitu. Pasal tak boleh tengok darah. Ketiga, sunat bagi hakim, yakni pemerintah orang Islam atau pemimpin mereka berkorban menggunakan harta Baitul Mal bagi pihak orang-orang Islam. Sungguhnya diriwayatkan daripada Muslim, Nabi SAW telah berkorban seekor kibas. Nabi korban sembelih seekor kibas. Kibas ni biri-biri besar. Dan baginda mengucapkan semasa sembelih dengan nama Allah, Ya Allah, terimalah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Baginda menyembelih di tempat semayang di mana orang ramai berkumpul untuk semayang. Dan baginda menyembelih binatang tersebut dengan tangan baginda sendiri. Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW menyembelih binatang korban di tempat didirikan semayang, bukan tempat sujud. Jadi dekat dengan tempat semayang, maknanya dekat surau, dekat masjid. Dekat surau, dekat masjid, afdal. Ni juga mengikut sunnah. Bukan naik atas masjid lembu. Jadi mengikut jenis binatang kibas yang paling afdal, kerana Nabi sembelih kibas. Ada Nabi sembelih unta. Tapi Nabi wakil ke orang. Nabi beli unta, Nabi wakil kepada sahabat, suruh urus. Tapi hak kibas Nabi sembelih diri mau. Jadi mengikut jenis binatang, kibas paling afdal. Kalau tilik kepada daging banyak, unta paling afdal, kerana ramai orang boleh makan. Dan sunat baca bismillah. Tak baca bismillah pun sah sembelih. Sunat saja. Pandangan jumhur ulama sunat. Bismillah paling kurang. Afdal bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa ilaika. Ini daripadamu dan balik kepadamu. Yang ini rezeki daripada Allah, kita boleh korban, dan kita nak bila menjadi pahala balik kepada Allah Subhanahu taala, disimpan di sisi Allah. Lain pada korban pun sunat juga bismillah sembelih. Sembelih ayam, sembelih burung. Bukan binatang korban. Dan kalau hak jenis dak sembelih, sunat juga bismillah. Pasal benda yang harus, semua sunat bismillah. Tak perlu Nabi kata satu-satu benda sampai banyak sangat benda yang harus. Tapi bila Nabi sebut dengan khusus pada satu-satu keadaan, maka perkara itu menjadi sunat muakkad. Hak umum Nabi tak sebut. Sembelih ayam, sembelih binatang biasa Nabi. Tapi hak korban Nabi sebut, maka jadilah sunat muakkad. Dah siang ikan, sembelih tak? Bismillah. Bismillah juga. Sembelih binatang ni perintah yang khusus dia panggil. Sembelih siang ikan yang tak ada nas, perintah yang khusus, yang am dia panggil. Nabi sebut dalam hadis yang masyhur, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Apa-apa pekerjaan yang tak salah pada sisi agama, kita start tidak dengan bismillah. Ini tak mula dengan bismillah, kurang berkat. Maka siang ikan kali nak goreng harus pada agama. Kita tak mula dengan bismillah masa pegang pisau tu, kurang keberkatan. Binatang ikan ni sunat sembelih gak jimat. Sunat sembelih. Jikalau binatang ikan ni besar. Kalau kecil tak sunat sembelih. Ikan besar sunat sembelih. Sebab payah mati. Dia ngai, nak ngai ikan giri. Boleh ikan suji 180 kilo, panjang 6 kaki. 2 jam tak mampu lagi. Nyaknya duduk atas dek motor, panasan, kelik. Sunat sembelih. Dah so cari orang merih lagi cari kat mana mana ada tekak ustaz. Ikan hak ada tekak saya pagi hilang. Dia ada tekak. Lain tak ada tekak. Iaitu kerak ekor. Semula ikan besar, kerak ekor. Cepat mati. Kemudian sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih disyariatkan khusus pada bulan Ramadan dan sunat didirikan secara berjamaah serta sah jika didirikan secara individu.
Tarawih zaman Nabi disebut Qiyamul Ramadan atau sunat Ramadan. Zaman kemudian dikenal dengan nama Tarawih. Nama je berlainan, benda tulis saja. Benda tulis. Jadi bulan Ramadan sajalah masanya, bulan lain tak ada tarawih. Witir sepanjang tahun. Akhbar berjemaah dan sah jika didirikan secara individu. Dinamakan demikian kerana mereka yang mendirikannya berehat selepas tiap 4 rakaat. Dinamakan juga dengan Qiyam Ramadan, iaitu semayang atau Qiyam bangun Ramadan. Ini semayang menghidupkan Ramadan atau ihya Ramadan dia juga, atau sunat Ramadan. Jadi pada zaman Nabi SAW tengok mula-mulanya buat seorang-seorang, kemudian baru buat berjemaah. Jadi akhbarnya berjemaah. Kalau kita tak dang, kita shift kerja habis pukul 12 malam, semayang tarawih seorang di rumah. Boleh semayang, tak ada apa-apa. Jangan tinggal gitu je. Berapa dah? Tak dang, hamba balik pukul 12 tak dang tarawih. Hamba pukul 12 tak dang. 5:30 subuh baru habis tarawih kan. Dia tu tak gerak. Dah kerja dah, kita tak gerak letih. Dah semayang duduk. Tarawih boleh duduk. Letih. Tak letih boleh duduk. Dan ni petah lagi letih. Boleh semayang duduk tarawih. Semayang seorang rumah, duduk. Duduk pun jadi tak gerak-gerak pasal banyak kerja. Ngakak ni jadi memang letih tu. Dia belum tertang. Duduk ngiring macam orang buang mayat dalam kubur. Duduk gitu, tak gerak sangat. Terletang pun dah gerak. Terletang dah gerak pakai kambuh terus. Tak moleh dah duduk terletang. Apa pun dia terletang dah gerak juga. Apa berat benda kita ni. Agama ni rengang dah beri. Ia mempunyai 20 rakaat pada setiap malam Ramadan, didirikan setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Waktunya di antara semayang isyak dan semayang subuh dan sebelum semayang witir. Jadi rakaat semayang tarawih tak ada disebut dengan jelas oleh Nabi SAW mana-mana hadis yang sahih. Tak ada pun. Nabi kata semayang tarawih mesti kena buat 20. Semayang tarawih kena buat 8. Tak ada sebut itu. Sebab itulah berlaku khilaf di kalangan ulama. Di tiap-tiap Nabi tak sebut dengan jelas, dia akan berlaku khilaf. Kalau Nabi sebut jelas, tak ada mazhab dah tu. Kerana jelas dah sebut. Jadi tak perlu pada ijtihad. Jadi kena faham masalah rakaat ni. Rakaat tarawih masalah khilafiyah. Jika didirikan 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam tidak sah kerana bertentangan dengan apa yang syariatkan. Dia 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 4 rakaat dinamakan 1 tarawih. Oleh itu ketika berniat mestilah ditentukan 2 rakaat sembahyang tarawih atau qiyam Ramadan, dan tidak sah jika dengan niat sembahyang sunat mutlak. Maknanya kita kena ta'yin dah. Innamal likulli imri'in ma nawa, hanya saja dapat bagi seseorang itu apa yang telah ditentukan. Jadi kita dalam niat semayang itu kita nak kerjakan solat tarawih, jadilah solat tarawih. Kerana pakai takbir gitu saja, semayang mana nak jadi ni? Semayang witir ke, semayang istikharah ke, hajat ke, tarawih ke, ba'diyah ke. Dalil disyariatkan Imam Bukhari dan Muslim dan lain meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa dia berkata Nabi SAW pernah bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, akan diampunkan oleh Allah segala dosanya yang telah lalu. Hak ni memang sahih. Tapi Nabi tak letakkan rakaat tarawih. Cuma Nabi kata man qama Ramadana, barang siapa yang mendirikan sunat Ramadan ni, qiyam Ramadan ni, imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka orang ini dapat keampunan dosa yang telah lalu. Ma taqaddama hak lepas dah. Hak lepas dah kita bimbang. Hak akan datang belum tentu. Mungkin kita tak lakukan dosa, mungkin buat dosa. Tapi hak lepas memang tak ada buat dah. Hak itu kita yakin dah. 2-3 kira seorang. Tu kita nak dapat keampunan. Tapi syaratnya 2 sahaja. Bukan semata-mata hadis semayang Ramadan, bukan semata-mata semayang 20, semayang 8. Tapi 2 syarat Nabi kata, imana wa ihtisaba.
Yang pertama keimanan. Wahtisaba mengharapkan balas redha Allah. Dua syarat. Kerana kita beriman, bukan kerana orang suruh, bukan kerana ra'i korang. Solat ni kerana iman. Maka tiap-tiap benda kita buat biarlah atas dasar dua ni, keimanan dan keredaan Allah. Mari mengaji. Kerana apa mari dah? Suruh mari ingat. Malah dengar belai-belai mari. Tak boleh kerana keimanan kita. Tak, kita beriman kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul menganjurkan kita mencari ilmu agama. Sah. Yang kedua, wahtisaba, mengharap keredaan. Termasuk kita nakkan balasan yang baik di akhirat nanti yang Allah sediakan bagi kita. Tak apa juga. Tak syirik lagu tu. Niat nak syurga, niat nak bidadari, tak apa. Kerana itu adalah janji Allah. Orang yang mengharapkan janji Allah tak syirik. Dan yang kata syirik di sisi ilmu tasawuf dipanggil. Dalam maqam tasawuf dikira syirik. Syirik bukan syirik hak mana kita faham. Makna syirik dalam maqam tasawuf ini, makna rendah sangat martabat kita. Yang tak syirik dalam maqam tasawuf semata-mata kerana zat Allah saja. Tak mau surga, tak mau bidadari, tak mau nikmat, tak mau apa. Nak Allah Ta'ala. Itu maqam tasawuf. Jangan campur. Ini syariat. Maka kalau kita harapkan apa yang dijanjikan oleh Allah, banyak keampunan, rezeki yang baik, balasan syurga, maka dikira ikhlas juga di sisi agama. Kerana perkara itu adalah janji-janji Allah. Manusia ini Allah larang duduk tuntut janji manusia. Yang disuruh kita tuntut apa yang dijanjikan oleh Allah. Beriman. Batu terawih ni solat sunat je. Keimanan kepada 6 rukun iman tu yang paling penting. Dan kalau tak beriman dengan Allah, ataupun beriman dengan Allah tapi tidak beriman dengan kitab Allah, jadi apa guna terawih? Orang kata ni hukum ni dalam Quran. Dalam Quran pun dulu dia apa tu? Saya mau terawih, main terawih ya. Tahu dah dia kena beriman kan? Dah beriman. Dah hukum dalam Quran. Mudah beriman. Aku beriman, dah boleh buat dah uduk, dah lewat tu. Jadi bolok sekali. Lepas tu belajar biar jelas molek. Betul kemah molek. Dan kita beriman, tak terawih tak apa. Tapi kalau terawih 40,000 rakaat pun tapi dah tak beriman dengan satu saja huruf dalam Quran yang ijma' ulama, rosak iman. Tak usah kata satu hukum, satu huruf je. Bukan satu ayat, bukan satu kalimah, bukan satu surah, bukan satu Quran, satu huruf saja. Orang yang menafikan huruf ber je tak ada se pada bismillah. Asal 19 tinggal 18 huruf. Hak lain dia beriman mereka. Hukumnya kufur. Dan kalau tolak hudud hak apa? Bukan huruf. Kita baca Quran mula dengan huruf nun. Satu huruf dia nafi huruf tu. Dia nak wal qalam selalu. Jadi kafir. Padahal nun tak ada cerita apa. Allahu a'lamu bimuradihi, kata ulama. Allah lebih mengetahui dengan maknanya. Tapi satu hukum. Macam hudud. Allah kata tilka hududullah. Ini hudud milik Allah. Nampak? Tilka mubtada' hududullah. Mubtada' dengan khabar. Khabar jumlah. Panggil jumlah ismiyah. Kalau orang jinam. Diidafakkan mudhaf pada mudhaf ilah itu litamlik. Hududullah mana hudud milkun lillahi ta'ala. Hudud milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dinafi. Jeng. Cari roti banyak nasihat. Hak wajib tu hendak terima dah sembahyang 5 waktu kalau tolak satu daripada rukun iman. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan lafaz hadis oleh Muslim daripada Aisyah. Kita berhenti kat tu kerana banyak soalan. Ada pengumuman lagi? Tak ada. Ya? Tok Iman Kabodi. Okey, saya kabur. Ni tulis ni. Kenapa nak kabur? Tak ingat apa.
Ada makan tak? Ada? Saya seorang? Makan ramai? Cik makan ramai. Baik, kita tengok soalan. Soalan yang pertama. Kakak ipar saya bila nak semayang akan baca 6 hingga 7 kali niat. Masalahnya setiap kali niat badannya akan bongkok sehinggalah hampir kepada rokok. Adakah sah solat itu? Contoh gambar, dia buat gambar orang. Tunduk gitu. Satu kali niat badan akan turun bongkok. Yang benar dari Bukit Depu. Ni mazhab mana pula ni niat pakai wakok ni. Jadi mula-mula berdiri betul kakak ipar dia duk amat. Niat dulu. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin. Bokok sikit. Tak mayang lagi. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin. Bokok sikit. Sampai 7 kali jadi rokok tu. Lepas tu gua ni cerita pula ni lepas ni. Dia tak khabar. Lepas tu salam. Pergi gua ni. Kalau niat begitu, hukumnya tidak sah. Bid'ah. Bid'ah. Niat tak ada kena-mengena daripada ulama mana pun tak ada sebut. Banyak sangat ni dipanggil ilmu nukil nak pelik pada orang. Tak usah pelik lah, ikut orang ramai lah. Nak pelik lah, dia pelik. Man syazza syazza finnar. Barang siapa yang pelik, maka pelik dia seorang masuk neraka. Gitu ya jawapan. Malaikat dia ni orang waswah. 6-7 kali tu kan ni jenis memang tabiat waswah. Jadi ni tua dah, kakak ipar dia 130. Jadi bila niat kali tak jadi kau bokok tu lain. Ni sengelih tunduk padang. Ini ada orang sesat. Dan bukan gini saja, ada yang duduk pijak dulu, diri tepat sujud, kejam mata bayang Kaabah, gostan, usalli fardal maghribi. Ini juga banyak ajaran. Semua karuk belaka. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana aku solat. Nabi tak buat kerja lagu ni. Usalli tu pun sekali sudahlah. Tak apalah, pasal khilaf ulama. Ijtihad daripada ulama untuk membantu hati mengingatkan bagi niat. Lebih pada tu jadi bid'ah. Takut bid'ah dalalah. Ni jadi amalan. Jadi amalan gitu. Kita tu tengok gua ni dia ni bila nak semayang diri dulu tepat sujud, lepas tu undur. Dia kata memang tok guru dia kata wajib. Kejam mata bayang Kaabah. Kena nampak Kaabah, akad takbir. Ini lebih pada ulama tak jadi. Sebab itulah ambil daripada ulama muktabar. Hak khilaf tak apa dah, tapi pandangan ulama muktabar tak apa ni. Walaupun dak mazhab Syafi'i pun nak pandangan ulama muktabar. Tak ada hal lagi mujtahid. Ni tak ada ni, kena bokok. Sampai rokok habis dah, selesai 7 barulah takbir tu. Allahu akbar. Ni karuk. Tinggallah amalan lagu tu, nasihat kepada dia. Apakah hukum berbogai ketika berada di dalam tandas atau bilik yang tidak ada orang lain untuk melihat kita? Kita mana mu seorang? Asal bogai ramah juga, mu seorang je ni tanya. Melihat saya kan kali. Ni jawab tak modal boleh, tak ada masalah. Dalam kitab I'anatul Talibin ada sebut. Bila tak ada orang, hukumnya makruh kita berbogai
melainkan ada hajat. Di antara hajat ni ditabarukan panas hangat badan, tak panas sangat, buka kipas pun tak jadi apa, lanjang. Tak, ada tujuan panas sangat. Tak ada orang dalam rumah. Tak ada orang, kita seorang je, tak apa. Dia gitu. Tapi kucing molek itu. Lama masuk orang nak cek api, tengok mana pula ayah haji ni. Macam orang minyak ni. Sekali-sekali dalam tandas dibolehkan, pasal kita tutup itu. Hukuman kepada perogol di akhirat macam mana keadaannya? Kerana berlaku kepada bekas tunang saya, Allah siang, tunang dia kena rogol, hingga melahirkan anak, hancur habis harapan kami sekeluarga. Ini berlaku sebab pinangan laki-laki itu ditolak, iaitu kaki pil kuda. Keluarganya tidak mampu buat apa-apa lagi, keluarganya miskin, tak ada duit nak bayar mana-mana peguam. Perempuan ini bagai nak gila dengan saya sekali jadi gitu. Mak saya tak terima dia lagi. Hok ni. Ni kaunseling ni nak jawab gua ni. Dia hari nak cerita akhirat lagi. Dia ni tunang, tapi ada orang puan, orang lelaki lain minta tunang dia ni tak ambuh. Tak, nak ke dia juga. Jadi hak tak ambuh tadi pergi kuda. Dia minta dak puan ni, puan keluarga tak setuju. Pasal puan keluarga puan dak main pergi kuda. Tak boleh, tak setuju kan. Hak ni pula masuk Minang setuju. Hak ni jahat. Ni rogo. Bila rogo, tak mau mak keluarga puang ni, lelaki kata san nikah. Dia ada salah pun nak buh. Jadi putus. Hak puang macam nak gila. Dia tak gila lagi ni, boleh tanya lagi. Memang sekarang ni berlaku gitulah. Kalau dulu rogo dia memang dahsyat lah. Tak. Berarti kereta kedor puang, eret, pekuk muka lagu ni, ikat mulut. Tak. Tu zaman dulu lah ni jauh. Dia ni kecek di jalan je. Kadang-kadang dari pihak budak puang tu sendiri. Budak puang tu sendiri. Kecek jalan ajak makan suka sangat. Jalan, akhirnya lelaki masuk setan, rogo. Tak ambuh ni juga. Dah masuk atu memang ni. Kira cah rogo. Repuk. Asal dia sendiri yang nak keluar jalan. Jadi kena jagalah budak puang ni. Kena jaga molek. Budak sekolah rogo ni. Pakaian sekolah uniform, baju putih, seluar hijau, 5 orang duk rogo budak puang. Budak sekolah tunjuk dalam internet gambar hidup video klip. Hebat lah ni. Hebat. Macam-macam. Tak. Dalam tandas sekolah. Set dalam tandas sekolah. Budak sekolah. Budak mak tak bakal jadi cikgu. Macam-macam resen. Zaman dia dah ni. Guru tuition liwat murid. Guru apa benda ni, Iqra' waqra' anak murid dia. Faham tak? Jadi tak pelik. Jadi nak tanya dia di akhirat nanti gitulah. Memang azab sungguh. Kalau zina sama suka tu azab dah. Tapi kalau makna paksa orang berzina, yang paling azab. Zina dengan sama suka tu Allah letak kemaluan. Letak ular dalam kemaluan. Ular Tuhan letak dalam kemaluan orang yang berzina. Dia kira kita tengok hospital orang dari nak kucing, mesti cocok buh wayar. Ni jangan. Dia rodok wayar. Sumbat dalam tu seorang kucing, dia rodok wayar hak pelabuhan. Ada kira ikan. Ada so gitu. Menolong ayah haji. Dia ni Tuhan buh ular. Kemaluan so rumah. Buk dalam hadis. Orang berzina boleh kenal. Jadi kalau kita tengok batu besar zina, padang masyarakat besar rumah, dalam kemaluan tu dengan ular kali nampak transparent. Kerana binatang kali jeki hak Tuhan buh dalam ni daripada api nyala. Dah kali hak rogo kan, bayang
Nah, kemaluan dia akan dipotong dengan besi gunting daripada api neraka. Bila putus, dia pun berluli batin sakit. Nah, kemudian disambung balik, tumbik baru pula, gunting pula, guling pula. Duk main gitu saja 1000 tahun. Nah, ni balasan. Balasan dunia dah setimpal. Soalan seterusnya. Seorang wanita bersalam dengan seorang laki-laki di depan orang dalam 10 orang. Tapi dalam hati tak embuh salam. Sebab tak embuh bagi malu, terpaksa saya hulurkan tangan. Apa hukumnya, Ustaz? Bini orang puang salam dengan orang lelaki. Mana salam ni? Salam tangan lah. Nah, jabat. Musafahah dipanggil. Berjabat. Jabat salam. Dia tahu haram. Tetapi dah dia kena malu mati dah orang Allah tak. Nak. Nak jaga hati orang. Apa hukumnya? Hukumnya tetap haram. Tetap haram. Yang boleh kita jamah laki-laki, jamah perempuan bukan mahram, ialah pada keadaan darurah. Malu mata tak panggil darurah. Darurah ni berubat menyelamatkan nyawa, nak berhentikan darah, boleh situ. Nak orang puang patut diular, kita pun maknanya gigit betih dia tu. Isyak. Nak kan orang isyak kan? Nak bekas gigit ular, orang gigit. Cara dia kita gigit, biar luka kat tu besar sikit, kemudian isyak. Gigit biar pecah. Nampak? Bila patut tu ular gigit. Jangan gigit gening atau betih tu. Gini kat kena patut tu biar pecah, patut isyak. Isyak jangan telang. Telang balik awal kita. Isyak maknanya kehek. Isyak kehek. Tu guana tu. Bukan kata setuh isyak tu keting awet. Tak apa, patut dulu. Tak, dia lain. Dan ni cuma setakat malu mata. Hukumnya tetap haram. Dah tu dia orang Allah. Dia orang Allah pun. Dah kalau benda lain boleh kan, patah. Nak, dah guana pegang peha dia. Dah dia Allah, tak nak. Nak pegang peha aku, peha. Dah boleh, dah orang Allah kena beri lah. Tak boleh, hukum tetap hukum. Nak, dia darurah saja boleh. Hukumnya tetap haram. Walaupun besar lagu mana pun. Nak, tengok Presiden Iran tu. Tak salam. Nak, jumpa dengan menteri-menteri, dengan pemasyuri raja daripada Europe, pemasyuri Belgium. Oh, raja kan? Nak, so pada Opsu Belgium. Nah, tak salah. Maknanya pemimpin menjadi tauladan. Dah kita kan pemimpin. Pemimpin sanggup dalam majlis yang penuh dengan apa benda pemberita, hak live ada, hak ambil gambar ada, nak video ada, penonton lagi, nak majlis rasmi tak salam. Nah, kena jaga hukum. Allah dulu nak jaga. Manusia nombor 2. Nah, gitu. Haram tetap haram. Adakah boleh memakai baju yang mempunyai lambang seperti ini? Dia okey. Kerana lambang tersebut hampir menyerupai lambang Nazir. Nazir mana pula ni? Ni, dia okey. Kan Nazir gini ni. Ni lambang Jepun. Kelak kereta Jepun ni. Baik. Kalau hampir menyerupai, taklah haram. Makruh saja, syubhah kali ni. Tapi kalau benda yang menyerupai, tu lain. Dia kata lambang Nazir. Nazir sekolah tu. Nazi. Nazi lambang parti, satu parti di Jerman. Pimpinan Adolf Hitler. Sekarang dia lagi. Jahatlah Nazi ni. Tapi jahat lagi pada Nazi ni Amerika. Jahat lagi. Nazi dia bunuh orang Yahudi. Orang Yahudi, dia anti Yahudi. Amerika anti Islam. Jadi kalau lambang Nazi tu memang haram pakai. Pertubuhan, satu pertubuhan yang bukan haram dengan sebab orang putih marah, tapi memang haram lah. Syiar bangsa lain, persatuan yang terlibat bukan dengan kena-mena dengan orang Islam, tak boleh pakai lah.
Maka daerah Amerika lebih lagi haram daripada lambang Nazi itu. Nah, kerana mencerminkan satu angkatan tentera yang paling jahat sekarang ini, yang paling banyak bunuh umat Islam. Jadi lambang Nazi haram, daerah Amerika lagi haram. Jangan pakai dada daerah mereka. Banyak kita tak sedar ni dia lagu ni. Pakai baju Liverpool, Kasbuk duduk dada. Kasbuk tu syarikat Arab daripada Denmark. Haram kita jadi iklan promosi percuma. Beli baju kena bayar dah 250. Adidas Liverpool originalnya. Satu kita promote pula Kasbuk tu, suruh orang minum. Tiap-tiap kali kita pakai dapat dosa besar. Kerana bersebahat dengan perkara yang kena laknat. Jangan. Kena perhati tak di baju. Dan di belakang baju kadang-kadang, depan kadang-kadang budak-budak hak jenis tak tahu sikit bahasa orang putih, pakai beli baju bandel. Beli baju bandel tak ada masalah, tapi jaga sikit tulisan. Kadang-kadang persatuan gay. Belakang dia tak reti nak baca. Persatuan gay, persatuan kelab, lesbian. Playboy tu haram pakai. Playboy. Baju ada tulis Playboy. Walaupun comel, tapi ada logo Playboy. Playboy ni satu syarikat. Dulu dia tak buat baju, dia hasil daripada filem lucah je dia buat. Filem lucah laku, filem lucah berleseng. Kelab Playboy. Jadi dikembang perniagaan buat baju. Ada baju lambang kepala arinak tu, ada 2 telinga. Tu haram pakai. Kerana syarikat itu syarikat yang haram perniagaannya. Kadang dia bubuh di kereta belakang. Cek Playboy duduk. Protong Playboy. Nampak? Nampak gua ni. Jadi tolong nasihat lah. Tak mau dengar nampak gua ni, tolong kabur. Nak pergi siap tak boleh kereta orang. Jadi nak hias kereta tak ada salah. Banyak benda lagi yang tak salah. Pada buah Playboy itu baik buah Nafis teh. Benda tak salah pun berayung. Tak salah kata. Sebab pun buah Nafis teh tak haram. Tak apa. Playboy haram. Kadang-kadang dia buat gambar orang duk kecing dekat minyak. Mana kecing lah minyak tu lah. Tolangnya pergi di share, buka, dia kecing di Bangla tahu. Jadi katung sangat lah. Jangan maknanya nampak jadi komang sepanang kan. Pagi tadi kita pergi atau anak di Kuala Lumpur. Balik tu orang nak masuk hijab. Ada budak, ada seorang perempuan, orang kaki tangan kerajaan, saya nak cepat masuk pejabat. Dia naik kereta Gen 2. Gen 2. Saya lupa dah. Dia punya stiker belakang tu www. Allah Rabbi, lupa. Tapi website tu website lucah. Sekarang ni banyak dijual di kedai-kedai stiker. Website tu dia banyak pop up dalam, kalau kita pergi banyak search internet, dia panggil pop up. Dia duduk depan gambar nerak, keletang, nyabung. Nampak? Saya lupa nama tu. Lama web lucah. Kita potong tengok. Siang umur 30 angkat 40 lah. Dia tak sedar kan, comel stiker tu. Urut sengit sikit. Nampak? Lama web lucah yang berdaftar dengan Amerika Syarikat. Besar dia bu atas belakang. Siang dia baik buat jenama tu. Jadi maknanya dia khabar aku ni minat sangat filem lucah tengok. Aku tapet dia kereta aku. Jadi siang. Sebab tu benda ni kita perlukan pengetahuan. Hustler.com. Hustler ni Australia punya website lucah. Dia daftar di Amerika. Dia khabar lagi dia research pula. Dia kira ni kaki-kaki ni kita orang boleh buat macam dia gitu. Hustler dosa memalukan. Habis anak beranak malu. Bawa tok nyang pergi hospital, parking depan hospital. Lucah.com. Apa benda ni? Pasal pengetahuan kurang. Saya terjaga daripada tidur pada pukul 6 pagi untuk sembahyang subuh molek dah. Dan pada masa itu saya terasa sangat mengantuk pula dah. Kemudian saya tertidur semula hingga pukul 8 pagi.
Saya terjaga semula hingga saya meninggalkan solat subuh. Soalan saya, adakah saya perlu segera menunaikan solat subuh walaupun pada jam 8 pagi atau saya perlu mengqadakannya? Baik. Pertama, kita nak tahu benda makna tunai, benda makna qada. Tunai iaitu mengerjakan solat di dalam waktu, sekalipun sempat 1 rakaat. Maknanya kalau kita semayang dang 1 rakaat, umpamanya semayang asar, masuk rakaat yang kedua orang bang maghrib, dipanggil tunai. Tunai ni kawan-kawan dang 1 rakaat dalam waktu. Nah, tapi kalau di luar waktu dah dipanggil qada. Jadi bila dia ni dah bangun pukul 8 pagi, wajib juga qada pada ketika itu juga, kerana meninggalkan semayang subuh tanpa uzur. Yang kata boleh lambatkan sedikit, pergi makan dulu nasi goreng pagi, bahan nasi dagang dulu, mandi-mandi, balik ikut 10.30 baru qada. Hak tu kerana tertidur daripada semalam. Nampak? Tidur daripada malam pukul 10, pukul 11, terlanjur sampai pukul 8. Hak tu wajib qada, tapi ala sabilit tarahi, boleh lambat sikit kerana uzur. Faham? Jadi boleh mandi dulu, keluar minum air dulu, kat pergi balik qada, boleh. Hak ni dak bangun kunam dah dalam waktu subuh. Faham? Pergi tidur balik. Tidur balik tu larat, maknanya dosa. Sini haram, maka wajib qada dengan segera. Nah, jadi memang pukul 8 ni lah. Dan tak usah tanya pukul 8, kalau kita berkejut hidup matahari tengah keluar pun, masa tu juga dibenarkan qada. Yang tak boleh matahari tengah keluar, kita sengaja tunggu masa tu untuk kita kerjakan semayang, baru tak boleh. Adakah ibu bapa yang membiarkan anak perempuan digendong oleh laki-laki bukan mahram dikira fasik? Adakah orang fasik dapat masuk syurga? Baik. Sekarang ni memang kita tengoklah, tak boleh nak nafi. Memang jadi kebiasaan dan tidak lagi pelik kalau datang tina bergendong tanpa hubungan nikah yang sah. Mu gendong aku gendong mu. Nak boyfriend ke friend, nak mak rempik gendong minah rempik. Hak gendong puang sama puang, macam-macam hal lah. Maka tiap-tiap ibu bapa dia wajib menjaga anak dia daripada perkara-perkara yang haram dan dosa. Bukan saja wajib suruh buat benda yang wajib, wajib juga larang benda yang haram. Ulama-ulama mengkiaskan ibu bapa yang membenarkan orang laki-laki jantan mari ambil anak perempuan dia sesuka hati sebagai dayus. Walaupun asal makna dayus yang membiarkan anaknya melakukan zina, tapi muqaddimatul zina juga ulama kias sebagai dayus juga. Maka ibu bapa yang macam ini redha anaknya buat maksiat di depan mata, haram masuk syurga. Jalannya dengan taubat. Orang yang biarkan anaknya buat dosa besar, dia mendapat nama fasik. Memang fasik. Fasik ni al-khariju min ta'atillah, orang yang tak mau taat pada perintah Allah. Perintah Allah supaya melarang anaknya berbuat dosa. Dia tak mau larang, dibiarkan. Anak ni diambil oleh orang. Ambil dengan motor, ambil dengan kereta, laku sangat anak aku ni. Maka bapak fasik lah. Kalau haji fasik, kalau ustaz fasik. Kalau cikgu fasik. Kalau esku fasik. Jadi nak dapat syurga dengan keampunan daripada Allah. Dah usah bimbang. Jalan kembali itu senjata terbuka. Betul balik. Jangan boleh benar anak kita. Nak gendong nikah. Tunang, haram tunang. Dia kata boleh keluar dengan tunang? Boleh. Ada hal-hal yang tak dapat tidak. Nak pergi bajak tu, nak buat tunang. Nak pergi ukur kasut, nak buat ngata, boleh. Tapi bawa mahram yang dewasa. Bawa ayah perempuan tu. Bawa ayah perempuan. Kalau dengan motosikal takkan nak bola raga ayah dia. Dengan kereta, hak puan duduk belakang, dia duduk depan dengan ayah bagi pihak perempuan. Boleh. Ada tujuan. Apapun seorang lelaki yang mengambil seorang perempuan yang lebih tua daripada dia sebagai kakak angkat, tak ada masalah, muda tua pun. Tapi kena patuhi perintah syarak. Kakak akak, adik akak, kakak akak, adik akak. Tak ada baby akak tu baik.
Hidup main gitu. Dia tak boleh duduk serumah, tak boleh bersentuhan macam perempuan ajnabi. Cuma kita anggap kakak akak kita. Kerana sangat rapat hubungan dengan keluarga, tak macam orang lain. Itu saja kakak akak, adik akak, anak akak yang dibenarkan dalam Islam. Jangan tukar nama ayah dia. Tentang kakak akak ni kita bing ayah kita tak haram. Tentang kakak akak tak boleh pergi makan sama. Air segelas 2 setera. Payung se, mu cerok aku cerok. Mu cerok aku cerok. Kaki duk gahal labu putih. Apa ni? Kakak akak. Okey beres. Dan mu mana duk nerak ke ni? Adik akak bawah. Adik akak. Dah ni mana pula peluk? Gepring akak. Jadi sebut akak, tak ada benda yang halal. Yang halal, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Haji Mak? Jawab. Gitu pandaslah lu jawab. Cerahlah di mata. Memang dah dia kelak sama hidup. Jangan. Boleh 10 minit ke dah? Banyak gini. Biasanya kita mendengar akan azab kubur apabila seorang itu ditanam di dalam kubur. Tapi bagaimanakah sekiranya seorang itu tidak ditanam, seperti ditelan binatang, mati tidak ditanam atau lain-lain? Adakah dia dikenakan juga azab kubur, sedangkan dia tidak berada di dalam kubur? Dia kata orang yang kita dengar kena azab kubur ni orang yang mati tanam kubur. Dan kalau ada tanam kubur, telan di binatang, bahan rimah umpamanya. Tak? Bahan di rimah. 4 hari lepas di Amerika, di zoo, rimah hak zoo terlepas. Nyebah orang tengok. Mampu sekor. Dan bahan dia tu. Licing je telang. Tu. Dah guana tu. Tak ada kubur. Kalau rimah zoo maknanya boleh belah perut. Dan kalau rimah hutang, rimah hutang. Rimah hutang 5 belang. 5 belang. Rimah bandar ni panggil rimah hadari. Tak ada lah. Orang lari habis dah. Rimah ambil separuh, singa ambil separuh. Guna pula. Dah hilang, jatuh kapal terbang. Bakar pesawat pun tak jumpa. Kalau jumpa pesawat, orang tak jumpa. Bahan liu pula. Dah tak kena azab. Jawabnya, kita pergi makna kubur tu benda apa? Kubur, azab kubur. Ni bukan kubur siang-jangan. Alam barzah. Kubur kita nampak ni, alam syahadah. Alam dunia. Bila kita letakkan mayat, bila mayat itu mati, dia mesti ada pada alam barzah. Mana perpindahan daripada alam syahadah, alam dunia, kepada alam barzah. Tidak kait dengan tanang. Tanang ni syariat. Hak zahir, hak nampak kelih. Alam dunia. Ambil mayat, bola lubang, gali. Tanang. Tanang. Kita pergi tengok mayat, pecah perut. Tu alam dunia. Alam barzah kena pukul. Kena azab. Dapat nikmat. Kita pergi gali tak nampak pun kena azab. Kubur Kristian ni kali. Tak nampak azab. Jarak Cina terus. Hak mati kafir tak nampak azab. Nampak kecuk kita banyak. Kena azab. Dah dua ni. Alam barzah. Cuma setengah dikatakan sebagai alam kubur. Maksud alam kubur, alam barzah. Bila kita bersalam, Assalamualaikum ya alal kubur, maknanya penghuni alam barzah. Ulama kata. Bukan dalam kubur tu. Cuma kita pergi pada tempat jasadnya ditanam, maka dia berhubung dengan roh yang berada pada alam barzah. Dah lagu mana gitu? Tak nak fikir dengan akal. Berimang sudah. Jadi walaupun meletup acur lebur, tak jumpa mayat, daging jadi debu,
bakar, beranyuk di sungai Mekong, hukumnya dia akan berada di alam barzakh bila akan datang malaikat azab dan nikmat dan sebagainya. Sama sahaja. Kita pergi kali tak jumpa alam dunia. Walaupun tengah kena azab, kita tak perasan, tak ada rasa apa. Yang dengar, Allah Ta'ala beri dengar. Contoh, Nabi SAW, Nabi dengar. Sahabat tak dengar. Masa Nabi kata 2 orang pun ni kubur kena azab, sahabat tak dengar benar. Nabi dengar kena azab. Pasal sahabat, dia dengar, alam syahadah. Senyap, itu dia banyak. Nabi Tuhan buka hijab sampai kepada pendengaran ke alam barzakh. Tu. Jadi kalau maknanya tak ada kubur, tak kena azab, sedap wasiat lah. Mana hak pala-pala pengak, hak kaki laruh-haruh, kaki rombok masjid pun semua, kalau aku mati ingat tu jangan tanam. Jangan tanam jeng aku. Mu bakar aku apa semua peranyuk lauk. Sedap gamuk main gitu. Baik, soalan seterusnya, apakah hukumnya seorang lelaki berkahwin dengan perempuan yang hasil daripada anak luar nikah bersama dengan mak perempuan tersebut yang disetubuhi tanpa nikah, mak dan anak luar nikah sekaligus? Sebab ada ustaz mengatakan anak yang hasil luar nikah boleh dikahwini oleh ayah sebab tidak ada nasab keturunan. Maknanya mula-mula kahwin dengan mak, kemudian kahwin dengan anak luar nikah, selepas dikenakan hukuman hudud sebat 80 kali. Kok mana pula dia ni? Apa hukumnya seorang laki-laki kahwin dengan perempuan yang hasil daripada anak luar nikah bersama dengan mak perempuan tersebut yang disetubuhi tanpa nikah? Laki-laki ni dia berzina dengan seorang perempuan. Zina. Bila berzina ngandung, pregnant, beranak anak luar nikah puang. Hak tukang zina mak ni dia pergi kahwin dengan anak ni. Nampak? Dia kahwin dengan anak. Boleh ke tak? Sebab dia kata boleh kahwin. Ayah penzina tu boleh berkahwin dengan anak. Tak? Benda ni tak ada nas dalam ayat Quran, dalam hadis. Tak? Dalam ayat Quran, dalam hadis. Memang berlaku khilaf di kalangan pendapat ulama, ulama-ulama, yakni anak yang lahir daripada hasil hubungan tanpa nikah, setengah ulama berkata boleh berkahwin dengan laki-laki yang berzina dengan mak dia tu. Memang ada pendapat ulama. Kerana anak luar nikah ini tidak dikira sebagai anak bagi laki-laki tersebut. Yang haram ni nikah dengan ayah. Dia berkahwin dengan mak, lepas tu nak nikah dengan anak pula. Tak boleh lah. Tapi diwati dengan jalan haram, maka walaupun benih dia, doktor kata memang DNA pun benih dia, dia syarat tetaplah sebagai anak haram. Dan dia tidak diiktiraf oleh agama sebagai bapa. Tak iktiraf. Hak tu ijma' ulama' tak iktiraf. Yang berlaku khilaf boleh nikah ke tak? Situ khilaf. Ulama' sepakat berlaku bapa ni bukan bapa bagi anak. Bapa zina dia panggil. Walaupun benih dia zina dengan mak, boleh anak. Anak ni bukan anak dia, bapa lelaki ni bukan bapa dia. Hak tu sepakat ulama'. Yang khilaf setengah ulama' kata bila bukan bapa boleh nikah. Tapi kebanyakan ulama' kata haram nikah juga kerana dikiaskan dengan wati subhah. Kalau kita terwati seorang perempuan, maka anak dia hukum anak tiri kita. Jimat. Jimat pergi makan pulut di Kuala Lumpur, numpang duduk rumah dara lah. Jadi jimat bertisang malam tu pergi jimat bini tuan rumah. Salah. Dah baru dua sekali masuk bilik. Rumah besar. Ingat bilik bini jimat dah. Salah ni buat takdir kata. Salah. Hak bini tuan rumah pun bukan ingat ke jimat, ingat abang ye. Rupa jimat. Dipanggil wati subhah. Tak berdosa. Kalau memang sama-sama tak salah sungguh.
Anak dia tu, anak tiri jimat. Tak boleh nikah dengan anak dia. Pasal mak ajimat wati dah. Faham ni? Ni gitu kok. Cuma hak ni hak kata boleh ni, boleh walaupun lelaki-lelaki ni tidur dengan si tubuh mak dia, tapi atas jalan haram. Adapun syibhah tak haram, menyebabkan jadi anak tiri. Tapi bila rogo puang tu biar anak bukan anak tiri. Atas pendapat inilah maka dia kata, maka ayah rogo ni boleh kahwin dengan anak kerana tidak ada nasab. Nasab yang tidak dikira pada syarak. Situ khilaf ni. Jadi jangan pelik. Ada orang kata nazar tak jadi jika tidak ada orang dengar lapasnya. Betulkah kenyataan ini? Jadi nazar walaupun kita bercakap. Dia syarat berlapas. Dalam hati tak jadi nazar, dia kena berlapas. Tak syarat ada saksi. Dia sama dengan talak, sama dengan rojak. Talak seorang diri, talak jatuh isteri rumah. Seorang diri dia cakap atas balarian dengan papa bagi waisang. Kata dia keke. Ada. Dia kata aku cerailah isteri aku, jatuh kat rumah. Seorang diri. Rojak itu kok dengan bira sungai. Aku rojak kamu semula leha jadi suami, jadi isteri aku. Jadi selalu. Ada yang syarat kena orang dengar. Macam ijab qabur syarat kena dengar. Sekurang-kurang dia orang saksi. Ni tak syarat. Adakah dikira melakukan solat sunat dan ibadat lain seperti mengaji, berzikir dan lain sebagai ibadah malam hari? Kerana ada orang kata semua ini tidak menjadi ibadah pada malam hari kecuali bila sudah tidur dan bangun dari tidur pada waktu malam untuk menunaikan ibadah. Adakah ibadah ini sia-sia? Jawabnya kena faham baik. Apa jua amalan yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah ibadah namanya. Sama ada ibadah khususiyah seperti semayang, zikir, belajar agama, selawat dan sebagainya, atau ibadah yang umumiah seperti bekerja, cari makan untuk makan anak, rezeki yang halal, ibadah juga. Jadi kalau kita bangun, kalau kita buat pada malam hari, mengaji, telaah kita, tengok hadis, baca kitab tafsir, tengok masalah agama, dengar keset-keset agama tengah waktu malam, jika ibadah kau. Semua tu adalah ibadah belaka. Tak syarat semayang. Patut orang kata kena tidur dulu. Bukan. Waktu tahajud. Tahajud baru syarat. Tidur dulu sekejap. Bangun barulah solat tahajud. Syarat sah solat tahajud menurut pendapat mazhab Syafi'i dan ulama' yang sepakat dengannya, iaitu mestilah tidur dahulu pada waktu malam, kemudian bangun dan mengerjakan solat, maka dikatakan solat tahajud. Adapun kalau tidak tidur, dipanggil qiyamul lail, ibadah menghidupkan malam. Qiyamul lail tak syarat tidur dulu. Tapi kalau kita nak tahajud, nak solat tahajud, syarat tidur dulu. Jadi kalau tidak tidur, dia balik malam, kerja, tutup kedai, pukul 12 tak, mandi-mandi apa semua, mengaji Quran. Itu ibadah. Orang ni kata, jadi ibadah, tak betul ni. Ibadah lah, tak syarat tidur. Syarat tidur ni tahajud. Jangan pelik. Jadi dia tak adakah sia-sia? Tak sia-sia. Dapat pahala yang banyak. 2 keping ke dah? Banyak lagi kalau nak kira ni. 2 bersaudara masuk Islam. Bolehkah abangnya yang masuk Islam itu juga jadi wali pernikahan adiknya itu? Yang kedua, ikan yang dibela di dalam sangkar keluar ke sungai kerana sangkarnya pecah. Boleh tak kita pancing ikan tersebut? Baik, soalan pertama. 2 orang saudara masuk Islam. Lepas tu adik dengan abang lah. Mungkin abang, adik tu hak perempuan. Hak perempuan ni nak nikah dalam Islam, nak nikah. Jadi hak lelaki abang masuk Islam tu boleh jadi wali. Ya, boleh jadi wali. Tak ada masalah dah. Kena dah tu. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, setengah mereka itu wali bagi setengahnya. Kena dah. Mereka dia masuk seorang. Tak ada dah lain kafir belaka. Jadi walinya abang dia tu dah. Tak payah wali hakim. Abang masuk Islam juga kan? Tak ada masalah ni. Batu ikan yang dibela dalam sangkar, dalam sarang pecah. Dia main bira sarang tapi luar kita boleh ngai sebelah tu.
Tebiklah sungai. Ni banyak berlaku ni. Itu memarang itu pernah orang gingai kakak utih. Makan mak mau 2-3 ekor orang boleh. Sakar orang pecah. Orang beli sakar pecah. Bahan ni balok ke apa ke pecah sakar. Tubik ikan luar. Duk main luar tu jadi bukan dalam sakar, tengah luar. Boleh tak? Jawabnya boleh. Dari segi harusnya harus. Cuma ulama' larang dari segi apa benda ni hubungan sesama manusia. Jadi boleh walaupun halal dalam sungai boleh jadi kita boleh ikan sungai. Boleh jadi ikan dia. Sebaik-baiknya dielakkan dulu pada ketika mula-mula pecah. Sehari 2 pecah sungai lagi lah. Jadi nyaknya sakit hati tuan dia tengok. Tuan ni mulut tepi sungai. Boleh pula sekor. Mana aku selakkan. Takkan nak pergi rebut. Nak rebut boleh jadi hak dia, boleh jadi hak orang. Melainkan dia tanda ikan, dia kacik dia selinga pun nampak. Kita tengok ada kacik, aku lain. Jadi jaga ukhuwah sama-sama beriman orang Islam. Walaupun sakar tu pecah, hendaklah ulama' pesan biar jauh daripada sakar. Jangan bira sakar. Berhati-hati tuan. Sakar beribu-ribu dah. Kita main pakai duduk main bira tu je. Nak ambil senang. Betul, kita kata bukan hak dia. Tapi masalah takut kena hak dia jadi subhah. Dosa lebih lah. Kalau nak ngai dengan sakar juga, ngai dengan sakar kita sendiri. Dan nak ngai yang sungguh hak bahasa dia, payah boleh. Menengu 3 pagi tak satu lagi. Ikan. Lepas air sejuk siap cari batu, ngai kau. Sakit kau ni. Rasa lah air itu kalau suang, ikan terah makan. Nak ngai ikan dia ni. Kakak utih lah lepas hati. Kakak dia pandang kena upang. Kakak putih pandang ngai. Kak merah upang ikan selayang. Orang kapung upang bitis. Saya baca sekepi ni lah. Ada lebih kurang 12 kepi. Minggu depan pula insyaAllah. Tapi ni ketam dia, kita kuih makan siap gitu. Benarkah cakap setengah orang tiap-tiap manusia ada 7 orang yang muka mereka serupa? Nak jawab gua ni. Dia kata benar tak orang kata tiap-tiap kita ni ada 7 orang lain pula muka serupa macam kita. Betul tak Jimat? Tak je dengar cakap ni. Kita je kau tengok. Ada orang muka serupa dengan kita 7 dalam dunia ni lah. Mungkin tak jumpa di Terengganu ni. Macam Jimat lelek-lelek. Dia kata ada 7 orang. Mungkin jumpa di Vietnam seorang, di Brazil seorang. Tak, seluruh dunia Tuhan buat. Jawapannya tak mustahil. Tak mustahil. Nak kata mustahil, tak ada. Nak muka serupa boleh dia. Tuhan boleh buat. Boleh buat. Tuhan boleh buat muka serupa. Tak ada pelik. Orang yang tak ada boleh jadi ada. Boleh jadi. Tapi nas tak ada lah. Kita nak pakai nak tekan orang tak guna kau. Kau dah cakap boleh dah. Boleh jadi. Kerana tak mustahil ada orang muka serupa. Kira ni je mak. Tak pelik. Jadi jawapannya tak mustahil. Kemungkinan saja. Nak kata wajib tak boleh. Tak ada nas. Kemungkinan sajalah ada orang muka serupa dengan kita. Kita banyak jalan jumpa muka serupa. Ada lain macam muka aku. Mungkin gitu tak. Mungkin ada sungguh, mungkin tidak. Tapi kita orang kata ada 2 orang dah serupa macam kita. Orang khabar lah kita tak jumpa lagi. Yang pertama penyanyi Westlife. Yang kedua pelakon Titanic. Orang kata kita tak kata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi